Investing in shares today can be your gateway to financial freedom. To participate in the stock market, you need to open a CDS and a trading account. Here's a quick guide to help you open these accounts. A CDS account. CDS or Central Depository System account is fully owned and operated by Bursa Malaysia Depository. It keeps a record of the ownership and movement of shares traded on Bursa Malaysia. Simply put, when you buy stocks, shares are credited to your CDS account, and when you sell stocks, they are debited from your CDS account. In addition to a CDS account, you also need to open a trading account with a broker. A trading account is used to place your buy or sell orders in the stock market. Let us show you how to open a CDS account and a trading account in 3 simple steps. Step 1. Access Bursa Malaysia website and choose from any of the licensed stockbrokers listed on the website to open an account. Step 2. Once you have identified your preferred stockbroker, bring along your identity card and your bank documents to the stockbroker's office for verification. Step 3. Look out for a confirmation notice from Bursa Malaysia in your mailbox in the next few days. This mail will provide you with all your account details which you will use every time you trade. If you are new to the market and would like to learn the fundamentals of stock investing, please visit www.bursamarketplace.com. That's it! With these 3 easy steps, you are ready to start investing in the stock market and move towards achieving your financial freedom. Open your CDS account and trading account today. Happy investing! For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Hai, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Saya Syaz, merupakan moderator anda pada hari ini dan saya akan bersama anda sepanjang webinar ini dijalankan.
So, buat pengetahuan semua, webinar kita hari ini bertajuk Asas Analisa Teknikal dalam Pelaburan Saham yang dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Lifechamps dan Berhad. So, sebelum Syaz mulakan webinar kita, Syaz akan bacakan disclaimer terlebih dahulu. So, webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian jual beli. Okey, mari kita kenal dengan kita punya speaker pada hari ini iaitu Encik Muhammad Farhan Kamaluddin. Beliau merupakan pemegang 2 lesen sah wakil pasaran modal dan dari Suruhanjaya Security Malaysia untuk pasaran saham dan pasaran niaga hadapan. Dan beliau juga berpengalaman dan masih berkhidmat sebagai remiser dalam salah satu broker investment bank lebih 10 tahun. Dan beliau juga mempunyai lulusan Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan. Dan beliau juga mempunyai diploma analisis teknikal oleh UKSTA dan juga Certified Financial Technician oleh AS. Dan beliau juga merupakan ahli pribumi dan juga ahli mata. Okey, Encik Farhan dah sedia? Hello? Hello, Syaz. Okey, Encik Farhan dah sedia? Kita rasa kita sudah. punya partisipan pun semua dah sedia. Kita boleh mulakan webinar kita sekarang. Okey, boleh. Okey, saya start. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Harap semua sihat. Dah makan malam semua. So kita akan ada sesi ni dalam 1 jam. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Lifechamps selaku organizer dan bersama Bursa Malaysia. So saya rasa ni dah beberapa kalilah saya dijemput untuk orang kata diberi amanah dan diberi peluang untuk saya share apa yang berkaitan pelaburan dalam Bursa Malaysia dari segi analisa, fundamental, teknikal dan sebagainya lah. So ramai lagi presenter-presenter sebelum ni dan selepas ni anda boleh join Lifechamps untuk sesi-sesi seterusnya lah. So hari ini saya akan sampaikan satu tajuk yang orang kata basic lah, orang kata sebab hari ni just basic ya. Jadi untuk lebih detail lagi, untuk lebih advance, anda boleh join sesi-sesi seterusnya lah. So untuk hari ni tajuk pun asas. Jadi apa-apa pun dia saya akan share about basic of fundamental analysis. Technical analysis. Jadi bila sebut technical analysis ni, rasanya rata-rata rakyat Malaysia lah, especially dah tahu about technical analysis ataupun orang tengok pasal chart orang tahu ni technical analysis. Because of kita semakin orang kata advance lah untuk mengetahui apa potential atau dari segi technical analysis ni yang boleh bantu kita buat decision untuk beli saham ataupun jual saham tersebut dengan profit ataupun ada untung lah. Jadi malam ni okay, saya share screen je Okay, so topik kita asas analisa teknikal. Jadi anda akan mempelajari hari ini secara tak langsung berkenaan apa itu analisa teknikal, struktur pasaran, candlestick, trend ataupun jenis-jenis chart. Memahami asas support resistance dan pengenalan beberapa jenis indikator dan oscillators. Dan saya share beberapa kesilapan daripada segi pelabur ataupun pedagang sendirilah ataupun kita panggil trader. Dan ada saya share sikit tips pemilihan dan kajian saham dan screening lah, senang cerita. Sebab masa terlalu singkat, jadi walaupun asas sebenarnya banyak lagi yang saya tak sempat nak share. Jadi saya akan apa orang kata cover secepat mungkin dan sebanyak yang mungkin lah. Jadi jika ada soalan nanti anda boleh tanya di hujung sesi ni dekat Q&A session. So saya teruskan dengan pengenalan tadi. So apa itu analisa teknikal? So technical analysis lah. Sebab ada certain terms yang even dalam technical analysis ni ada certain terms yang kita boleh tukar terus translate to bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu lah. Tapi ada certain yang kita patut kekalkan, orang kata terms tu memang
patut kekal. Kita tak boleh nak translate 100% tu bahasa Melayu lah. So contoh macam technical analysis. So saya rasa kita lebih familiar dengan technical analysis berbanding analisa teknikal sebagai contoh lah. So banyak lagi lah trend dan sebagainya. Jadi kalau ada yang term-term yang anda tak faham juga, anda boleh tanya di end of session lah. So untuk hari ini, apa itu analisa teknikal? So dalam bahasa Inggerisnya, analisa teknikal ni maksudnya adalah technical analysis is the study of market action. So it primarily through the use of charts and for the purpose forecasting futures price trends. So maknanya dalam bahasa Melayu, analisa teknikal ni adalah satu kajian berkenaan carta ataupun kita senang panggil chart. So anda selalu nampak chart kan, orang trade forex, kripto, saham, FCPO dan sebagainya, semua sekarang melibatkan charting. So kita panggil chart. Jadi analisa teknikal ni dia adalah satu kajian yang besar berkenaan pergerakan harga ataupun pergerakan pasaran tu untuk kita jangkakan trend pasaran tersebut pada masa akan datang. Sebab kita nak beli saham sekarang contohnya, kita nak tahu apa potensi saham ni untuk naik pada masa akan datang. Jadi kita nak tahu dengan kajian technical analysis ni mungkin akan dapat membantu sedikit untuk kita tahu trend dia pada masa akan datang. So sama ada dia boleh naik ke, boleh turun ataupun dia tak bergerak ke mana-mana. Jadi pergerakan pasaran ni pula dapat dilihat melalui pergerakan harga dan volume. So maknanya anda perlu lihat synchronization ataupun hubung kait antara jumlah volume dan pergerakan harga tersebut. So kita kena tengok dua-dua ni pada masa yang sama untuk bagi confirmation yang trend tersebut valid dan kita boleh buat prediction ataupun plan kita untuk entry saham tersebut. Okey, untuk analisa teknikal lagi, dari segi orang kata apa point-point ataupun saya dah summarize kat sini, ia adalah satu bidang yang juga mengkaji di mana pergerakan harga saham tu kita kaji based on previous data ataupun kita orang kata backdated punya data lah, sebab kita guna carta tu dia terbentuk ikut data semasa lah, tapi kita akan banyak berkisar ataupun mengkaji data-data sejarah pergerakan harga saham yang sebelum ni ataupun harga pasaran yang sebelum ni untuk kita tahu apakah potensi dia di masa akan datang. So jadi kajian ni melalui kaedah yang lebih cepat, mudah dikaji dan tak ada orang kata nak study accounting punya terms, punya cara debit, kredit dan sebagainya. So kita tak tengok financial database dan sebagainya. So dia hanya tengok pada charting. So jadi pada saya this is advantage juga of analisa teknikal ni, sebab kita tak perlukan, maksudnya semua orang ataupun dari semua bidang, doktor ke, engineer ke, mungkin tak ada basic accounting tapi anda boleh guna analisa teknikal ni untuk belajar bagaimana membuat prediction juga berdasarkan technical analysis ni lah. Jadi selain tu technical analysis ni juga dia dah masukkan elemen of psikologi atau emosi. Dia ada faktor-faktor ekonomi, apa yang menyebabkan perubahan harga dari segi technical analysis, bukan hanya fundamental saja. Yang seterusnya adalah ia lebih bersifat jangka pendek untuk technical analysis ni, tapi tak semestinya dia tak boleh predict untuk jangka panjang. So dia masih boleh predict untuk jangka masa panjang, cuma biasanya orang guna technical analysis ni untuk menggunakannya pada tempoh masa ataupun time frame ataupun jangka masa yang lebih pendek. Dan dia mementingkan ketepatan timing entry tu dan exit lah. So maknanya anda nak tahu nak beli saham ni A ni, nak beli saham ni dekat mana. Anda tahu nak beli saham A ni, tapi anda nak beli dekat mana, timing dia. So kita guna technical analysis ni untuk buat decision tersebut. Jadi analisa teknikal tadi macam saya bagi tahu, dia menggunakan visual ataupun chart. Carta lah untuk panduan kajian kita lah. Jadi macam mana kita nak decide untuk beli ke, timing untuk beli, untuk jual tadi, kita akan gunakan chart yang disediakan oleh Bursa Malaysia sendiri. Ada disediakan banyak platform dekat luar yang free menyediakan platform untuk charting ni selain broker anda sendiri. So mana-mana yang ada account CDS dan trading account dengan broker, so anda boleh request untuk dapatkan orang kata carta ni ataupun chart tersebut untuk anda gaji. Okey, seterusnya kita go
orang kata lebih pada surface juga benda ni, sebab dalam analisa teknikal kadang-kadang kita terus jam ya, so tanpa kita tahu apa prinsip yang dibawa oleh analisa teknikal ni. So prinsip ataupun falsafah ni maksudnya dalam macam tadi saya bagi tahu, technical analysis maksud dia daripada John Murphy sendiri. So pengarang buku ni lah. So mana-mana yang nak belajar details, so macam saya ambil MSTA, CFTE. So buku ni John Murphy kan, anda boleh cari, anda boleh beli ke untuk baca. So dia ada keseluruhan about technical analysis dalam ni, ada pelbagai jenis indikator, oscillators, basic dan sebagainya berkenaan technical analysis. So kira keseluruhannya ada dalam ni lah. So anda boleh cari buku ni. Okay, so falsafah yang penting ada 3 dalam technical analysis ni, iaitu market action is discount everything. So maknanya pergerakan harga pasaran, harga saham, harga indeks dan sebagainya lah, pergerakan orang kata financial product ni, dia dah mengambil kira diskaun. So maknanya pergerakan atau tindakan pasaran ni dah mengambil kira faktor-faktor seperti fundamental, politik, psikologi, sentimen dan apa juga faktor-faktor yang ada kat luar ni yang mempengaruhi pergerakan harga ni. So dia dah ambil kira. Jadi maknanya kalau pasaran tu terlalu tinggi, harga akan bergerak turun. So maknanya market is discount everything lah. So maknanya mungkin macam sekarang kita dengar ada perang Rusia dengan Ukraine contohnya kan. So harga dan pasaran sendiri turun dengan banyak. Jadi kita bagi tahu ia discount. So orang kata sekarang harga dah murah, harga dah discount. So faktor-faktor yang berlaku di sekeliling kita ni memberi diskaun kepada harga pasaran ataupun harga saham tersebut. Jadi maknanya harga boleh bergerak naik melebihi harga nilai yang sebenar, tapi harga juga akan diskaun dekat market juga ataupun kat pasaran untuk bergerak orang kata mengikut nilai yang sebenar dia. Jadi yang kedua adalah price move in trend. So tujuan technical analysis ni adalah yang pertama memang kita nak study trend dia. Sebab kalau dalam saham kita hanya boleh beli pada harga yang rendah dan jual pada harga yang tinggi. Jadi dekat mana kita nak kena pasti trend tu, trend tengah naik ke, tengah turun ke kan. So ramalan ni sangat penting lah pada saya. So yang ketiga pula adalah history repeat itself. So perkara ni sering berlaku lah dalam charting. Sebab dalam macam tadi maksud technical analysis tu sendiri adalah mengkaji history dia ataupun sejarah pergerakan harga sebelum ni. Jadi orang kata filosofi ataupun falsafah dalam technical analysis ni, so history repeat itself. So maknanya sebelum ni jika harga break out harga high ataupun tertinggi sebelum ni, harga akan naik. Jadi pada masa akan datang pun kita menjaga yang sama. Oh, bila harga break out ni harga akan naik. So kita akan buat decision kat situ lah. So pentingnya 3 falsafah ni untuk kita faham macam mana ataupun secara keseluruhan apa itu technical analysis lah. Selain indikator dan sebagainya itu adalah tu pecahan-pecahan di bawah, tapi di mana core dia adalah ataupun mainframe dia. So kita panggil mainframe lah senang cerita. So mainframe dia ataupun prinsip-prinsip dia adalah 3 ni lah yang utama. Okay, so ni sedikit saya just bagi, ada banyak lagi orang kata perbezaan dia. So basically apa yang mungkin anda yang baru ataupun anda yang mungkin yang dah lama so tahu perbezaan ni lah. Jadi saya just nak explain lagi satu. Sekali lagi perbezaan secara roughly. So ada banyak lagi perbezaan lain. So yang saya senaraikan ni ada dalam 6. So apa perbezaan fundamental analysis ni dengan technical analysis ataupun analisa fundamental dan analisa teknikal lah. Jadi analisa fundamental secara keseluruhannya kita boleh simpulkan adalah sebagai what to buy. So saham apa anda nak beli? Dalam Bursa Malaysia kita ada about 1000 lebih counter ataupun saham. So mungkin dari segi ada warrant dan sebagainya. So kalau kita ambil 500 sekalipun, ada banyak 500 saham anda nak pilih. So saham apa yang anda nak beli? Jadi fundamental analysis ataupun analisa fundamental ni akan memberi anda fokus untuk mencari saham apa yang anda nak beli.
So mungkin kita ada 10 sektor, contoh sektor teknologi, sektor pengangkutan, sektor makanan dan sebagainya. So anda dalam setiap sektor tu anda nak cari saham apa yang anda nak beli. Mungkin ada contoh teknologi, anda saham Inari sebagai contoh kan. Jadi anda dah tahu nak beli saham Inari. Jadi analisa teknikal ni adalah when to buy. So di mana anda nak beli saham tu? Maksudnya pada harga berapa? Sekarang harga RM2, nak beli RM2 ke ataupun nak tunggu dia naik RM3 baru kita beli RM3. Jadi kajian harga melalui analisa fundamental ni adalah mengkaji prestasi syarikat, background syarikat, apakah potensi syarikat dari segi perniagaan dia. So untuk kajian TA ataupun analisis teknikal ni pula adalah mengkaji pergerakan sebelum ni. So mungkin guna indikator bagi tahu signal buy pada harga sekian-sekian. So kita boleh beli dekat harga sekian-sekian. Jadi what to buy and when to buy. So ada perbezaan sedikit lah. Jadi kita tak kata fundamental is always right, dan kita tak kata juga technical analysis ni betul. So dua-dua perlu, pada saya perlu ada correlation ataupun kesinambungan. Orang kata kita perlu combine lah untuk complete each other. So sebab sometimes saya jumpa juga orang yang pure dekat technical, dia kata fundamental tak perlu. So pada saya, based on my experience, rasanya dua-dua ni perlu. Sebab anda tak boleh simply beli saham yang okay, technical bagus tapi fundamental out pun mungkin risiko tu akan lebih tinggi lah berbanding dengan anda tahu syarikat apa yang anda nak beli dan anda mencari timing untuk beli. So seterusnya adalah kajian untuk fundamental ni adalah bersifat jangka panjang sebab dia mengambil data yang performance of company. So dia takkan boleh dapat perform dalam 1 bulan, 3 bulan ataupun setahun saja. Jadi anda perlu ambil kira kajian yang lebih bersifat orang kata 5 tahun, mungkin 10 tahun, apakah potensi company tersebut. Dan untuk TA pula ataupun technical analysis ni anda akan mengkaji dari segi short term trading. So kita more on trading, kita beli cepat, nak jual cepat, so kita bersifat jangka pendek. Seterusnya fundamental analysis ni mengkaji menggunakan data perakaunan, balance sheet, anda kena tengok financial punya data lah, financial statement dia. So untuk technical analysis kita just study dekat chart. Okay, seterusnya untuk fundamental kita akan cari berapa nilai company itulah. Orang kata in general, maksudnya kita nak cari okay sekarang harga saham apa contoh nak tengok mungkin Mr. DIY contohnya kan. Sekarang harga RM5. So harga dia berbanding dengan nilai syarikat tu sama ke ataupun mahal ke ataupun undervalue ataupun kita rasa dia murah. So kita nak tahu benda tu. Jadi matlamat untuk fundamental analysis ni adalah mencari nilai sebenar ataupun kita boleh kata intrinsic value ataupun fair value dia lah, berapa harga dia. Dan kalau dia murah, dekat mana kita nak beli, kita akan tengok dekat technical tadilah untuk timing untuk entry tadi. Seterusnya adalah menggunakan strategi dollar cost averaging. So ni antara salah satu strategi jika anda guna fundamental analysis. Sebab anda tak tahu bila nak beli. Contoh anda hanya pure dekat fundamental, anda nak beli saham Mr. DIY contohnya. Sekarang harga RM4. Anda rasa okey ni bila kira value dia sekarang harga dalam RM4.20 sepatutnya intrinsic value sebagai contoh. So anda tengok sekarang harga RM4. Anda rasa diskaun, anda beli RM4. Tapi anda tak mungkin, kita tak tahu harga tu boleh turun lagi ataupun tidak. So andai kata dia turun ke RM3.50, so anda akan boleh beli guna sebahagian lagi modal untuk average harga tersebut. So itu lebih kepada fundamental punya strategi ataupun orang kata apa, dia punya teknik lah untuk beli dengan lebih baik. So kalau untuk technical analysis ni dia lebih pada cut loss je. So maknanya kalau dia rasa RM4 boleh naik ni, okay, ada signal untuk dia naik tapi dia turun dekat RM3.50, dia rasa itu adalah plan exit dia untuk cut loss. So dia aja cut saja, dia akan rugi 50%. Instead of dia pegang, dia akan loss, so dia tak boleh buat pembelian baru untuk saham-saham lain. Okay, so fundamental analysis ni macam tadi kita tengok bersifat jangka panjang. So dia of course dia akan mengambil jangka masa yang lebih panjang dan untuk analisis technical ni dia lebih cepat. Sifat dari segi kajian kita cepat, dari segi entry kita cepat dan action kita pun kena cepat untuk in and out. Okey, seterusnya kita pergi kepada
pengasas kepada orang kata technical analysis lah. So beliau juga dikenali oleh technician, kita panggil Chatis lah. Dipanggil Godfather of TA. So maknanya dia antara orang yang memperkenalkan technical analysis, bukan secara detail tapi secara, walaupun Charles Dow Henry Dow ni dia seorang writer, dia seorang wartawan kalau tak silap saya, sebab dia pengasas The Wall Street Journal ni kan. So dia juga pengasas kepada Dow Jones Industrial Average. So maknanya analisa dia dan apa yang diterbitkan dalam jurnal Wall Street Journal tu, dia membangunkan satu prinsip dalam technical analysis macam tadilah. Kita panggil basic tenets ataupun pegangan lah orang kata. Kira kalau macam kita dalam, kalau macam saya, kita dalam Islam kita ada rukun. Kita panggil dalam technical analysis ni dia ada rukun dia tersendiri, iaitu 6 rukun utama ni. So maknanya Dow teori ataupun kita panggil Dow teori lah. Teori untuk Dow ni, Dow ni nama dia lah kan. So apa teori yang dibangunkan ni ada 6 basic pegangan yang menjadi asas kepada technical analysis tu. Selain 3 yang tadi, so dia ada 6 basic tenets ni, kita panggil tenets. So the market discount everything, yang first tadi. So market has 3 trend, uptrend, downtrend, sideways. So market have major trend, have 3 phases. So nanti kita tengok. The average must confirm each other, volume must confirm the trend, and a trend is assumed to be in effect until it give definite signal. So maknanya trend tu kita assume ataupun kita menjangkakan akan berlarutan. So akan berpanjangan selagi tak ada signal untuk reverse, ataupun contoh masa tengah naik, selagi tak ada signal untuk reverse, untuk turun, so kita hanya menjangkakan dia akan naik. Satu yang the best of Charles Henry Dow ni, dia macam mana dia jumpa about technical analysis ni secara orang kata basic dia adalah dia menjangkakan pasaran tu bergerak apabila dia menggabungkan sektor untuk pengangkutan dan sektor untuk kalau tak silap saya industri. So dia gabungkan, dia rasa kalau market tu bagus, dua sektor ni akan bullish ataupun akan naik. Jadi dia combine di sektor menjadi mata dalam points dalam pergerakan lah, ataupun benchmark kita panggil, guideline dia. Jadi dia membentuk Dow Jones Industrial Average. That's why dia panggil Dow Jones Industrial Average. So maknanya dia nak tengok secara purata dua sektor ni naik, maknanya market ataupun ekonomi US waktu tersebut akan bullish ataupun akan orang kata akan naik lah, positif. So secara tak langsung tu lah dibangunkan apa yang 6 basic tenets ni dengan penemuan-penemuan ataupun kajian-kajian dia dan membentuk technical analysis tu sendiri. Selain selepas-selepas tu ada Wyckoff, ada ramai lah orang kata tokoh-tokoh dalam technical analysis yang membangunkan technical analysis tersebut. Okay, so macam tadi, okay. Seterusnya saya ambil yang penting-penting, poin-poin penting-penting sebab ada poin-poin yang saya akan elaborate orang kata yang penting lah untuk sebagai asas ni untuk anda tahu. Okey, yang pertama adalah fasa pergerakan harga ataupun kita panggil market phases. Jadi basically dalam saham ke, dalam indeks ke, dalam apa-apa juga komoditi dan sebagainya akan ada 3 fasa saham ni. So yang pertama adalah fasa di mana berlaku accumulation ataupun harga mendata ataupun kita panggil collection lah. Dan pergerakan waktu ni adalah kadar transaksi volume dia adalah sangat rendah. Sekejap saya cari. Okay, so anda akan nampak dekat sini lah. Accumulation phase. So nampak harga dia bergerak sideways kan. Ataupun kita panggil sideways lah waktu ni. So kita panggil waktu ni pengumpulan ataupun ramai orang kata accumulation, collection dan sebagainya. So volume dia adalah sangat rendah waktu ni lah sepatutnya. Sebab orang tak berminat untuk membeli dan orang tak berminat untuk jual. Bagi orang yang tak tahu apa-apa, mungkin saham ni ada potensial. Jadi waktu ni kita kumpul dulu saham ni sebelum dia buat satu pergerakan harga yang lebih besar. Okay, so
Kedua adalah fasa penyertaan pedagang pelabur semakin bertambah dan harga akan mula naik, ataupun kita panggil waktu ni public participation. So public dah nampak harga ni naik ni, so kita masuk beramai-ramai. Jadi dekat sini harga akan naik dan volume juga akan meningkat. So maknanya dia bergerak seiringan volume dengan harga ni. So maknanya bila harga naik, maknanya ada permintaan yang tinggi, maka volume tu akan tinggi dan harga akan naik. So harga barang dan harga barang sebagai contoh lah, kita tengok barang tu limited, harga akan naik. So sama juga dengan saham, bila saham tu ada potensi yang baik, orang beramai-ramai nak beli. Kalau dia limited, orang jual harga tinggi pun dia akan beli. So itu akan membuatkan orang kejar harga tu dan dia akan naik. Yang ketiga pula adalah fasa berlaku pengagihan ataupun distribution. So yang ni terbaliklah dengan accumulation tadi. So bila dia dah harga dekat atas ni, dekat harga orang kata dah tinggi ni, so akan berlakulah profit taking, distribution ataupun pengagihan. Kira orang nak jual balik saham yang dia dah untung dekat bawah tadi ni, dia dah beli kat bawah ni, accumulation, so dah naik untung, so dia akan distribute. So maknanya sebelum berlaku sesuatu penurunan, harga akan mendatar dulu ke atas ni, kita panggil sideways juga, tapi distribution. Dia bukan accumulation, dia distribution. So sebelum dia membuat kejatuhan. So dekat sini pun volume biasanya akan rendah. Sebelum dia jatuh nanti, volume akan tinggi lah. Sebab beramai-ramai panik untuk jual. So this yang ditemui oleh Wyckoff, kita panggil Wyckoff. So nama dia pun Wyckoff. Jadi dia menemui benda ni. So maknanya dia kata dalam apa-apa pasaran yang melibatkan financial, saham akan harga akan bergerak mengikut dia punya logik ni. Ada 3 fasa ni, accumulation, markup, distribution, markdown. So dia akan ada fasa ni, ulang-ulang kali. So lepas markdown, dia akan accumulation balik kat bawah ni, so dia akan markup balik dan dia akan distribute balik. So itulah market phase dari dulu sampai sekarang, yang start dia jumpa benda ni sampai sekarang kita guna. Dan sampai sekarang masih, orang kata masih logik. So the next, okay. So ni 3 fasa lah. Yang tadi fasa pergerakan harga. Okay. So yang ni pula bukan 3 fasa. Tadi 4 fasa sebenarnya, ada markdown. So saya tak highlight dekat markdown tu. So markdown tu kira downtrend balik lah. So dalam pergerakan harga pula ada 3 trend yang utama. Memang biasanya tak ada trend lain lah. So uptrend, kan, orang kata bullish, downtrend, bearish, nama lain ni lah, terms je. So sideways. Sideways sekarang orang panggil kangaroo dan sebagainya lah. Jadi sideways. So maknanya sideways ni tak ada trend lah. Dia trendless. Uptrend dia menaik, downtrend dia menurun. Itu term dalam bahasa Melayu. Okay. So saya teruskan ke pembentukan trend. Sorry kalau laju sikit sebab saya takut tak sempat nak cover semua. Okay. So kita terus ke pembentukan trend. Sebab saya cover basic point yang penting untuk asas lah. Okay. So kita teruskan ke pembentukan trend. Maknanya kita first adalah trend menaik. Positive trend ataupun bullish trend ataupun uptrend lah. Okay. So uptrend ni adalah pergerakan harga saham yang membuat formasi dalam bentuk zigzag. Kita panggil zigzag sebab pergerakan harga ni dia macam ni lah, sekejap . So pergerakan harga dia bergerak dalam macam ni lah, swing low, swing high, swing low, swing high, ataupun kita panggil dia buat high daripada bawah ni low, dia pergi high, kita panggil high, kita turun low, kita panggil low. So bila dia buat another high lagi, lebih tinggi daripada high sebelum ni, kita panggil higher high. Sebab high tu lebih tinggi daripada high sebelum ni. So lebih tinggi lagi kita panggil higher high juga. So low pula pun sama. Kita panggil higher low. Bila dia buat low yang baru lebih tinggi daripada low yang sebelum ni. So nanti saya tunjuk dalam bentuk chart, nanti anda akan nampak macam mana. So nama lain juga kita boleh panggil swing low, swing high, swing low, swing high. So bila sampai kat high ni dia nak ke bawah, dia akan buat swing high ke swing low. So naik lagi. Jadi dia akan ada beberapa siri higher high ataupun higher low. So dia bertindak juga sebagai support dan resistance. So setiap high ni yang dia buat ni akan jadi resistance, support yang
low yang dia buat ni akan jadi support. Jadi pergerakan dia agak perlahan lah sebab nak naik bukit kan orang kata dalam trend ni. So dia akan berperingkat. Jadi dia ambil masa untuk naik, ambil masa untuk turun. Tapi kalau dia uptrend, naik dia akan lebih banyak berbanding dia turun. So anda tengok lebih panjang kenaikan ni berbanding dia turun lah. So penurunan yang sementara ni kita panggil correction ataupun kita panggil juga pembetulan. So maknanya dia naik, dia correct sikit ataupun macam tadi kita belajar market discount everything. So dia macam retrace ataupun dia perlukan berehat. Dia dalam term-term teknikal ni kira macam-macam lah nama yang orang panggil. So yang term dalam teknikal memang kita panggil pembetulan ataupun correction ataupun kita panggil retracement. Jadi harga akan naik lebih tinggi apabila dia break resistance ataupun halangan di tangan dekat atas ni. Dia buat high ni dia jadi resistance. So bila harga swing ke atas balik dia akan break dan dengan momentum yang lebih kuat, so dia akan buat new high. So ni adalah sifat-sifat dalam uptrend. So maknanya anda nak tahu uptrend, anda akan nampak bentuk ni lah. So tak payah guna indikator, anda tengok chart kosong pun anda nampak okay dia buat new high. So this is uptrend. Then saham ni kita akan tengok lah untuk beli. Okay, seterusnya adalah downtrend, menurun ataupun kita panggil bearish lah. Bearish movement. So maknanya negatif bila price tu turun. Okey, downtrend pula adalah satu pergerakan harga yang membuat formasi zigzag juga, tapi dia buat lower high dan lower lows. So maknanya high ni semakin low. Maksudnya harga yang tertinggi sebelum ni dengan yang baru adalah, maksudnya yang baru ni akan lebih rendah high dia dan juga low dia akan lebih rendah daripada sebelum punya low. So kita punya lower high and lower lows. So dia juga bertindak sebagai sama juga resistance akan jadi dekat sini. Support akan jadi kat sini. Tapi dia akan ada istilah lagi sebagai resistance become support and support become resistance. So dekat downtrend kita panggil SBR lah ataupun support yang kat sini dia akan jadi resistance dekat sini. So dia tak akan lepas lah kalau ikut ni. Nanti kita tengok dekat chart. Okey, seterusnya adalah kenaikan ni adalah sementara yang kita panggil juga correction. Macam tadi terbalik. Tadi bila dia naik masa uptrend, dia turun sikit tu kita panggil correction. Tapi kalau untuk downtrend, waktu dia turun tu kita panggil primary trend ataupun major trend yang kuat. Tapi untuk dia rebound naik sikit ni kita panggil correction lah. So pembetulan harga sikit dan dia akan sambung trend yang kuat. Itu turun. So ini untuk downtrend pula lah. Okey, seterusnya adalah pergerakan sideways ataupun mendata. Okey, ni kita nampak mendata ni. So maknanya kalau kita tengok pun kita tahu harga ni bukan uptrend, bukan downtrend. Jadi harga bergerak sideways ataupun mendata trendless. Harga bergerak dalam satu ruang pergerakan, dalam satu range, high ni dengan low ni. So bila anda lukis, nampak low dia sama kat sini, low dia sama kat sini, low dia sama kat sini. So harga dia bergerak low dekat sini, high dekat sini, low dekat sini, high dekat sini balik. Jadi dia tak ada trend. Kalau dia uptrend, dia kena break high ni, dia kena naik lah, mencipta high yang baru. Dan juga downtrend, dia akan kena mencipta low yang baru. Jadi kalau di dalam sideways ni, kita tak ada decision. Ada strategi yang khas untuk trade sideways ni, kita beli dekat support, kita jual kat resistance. Tapi waktu ni kita agak berisiko sebab sama ada dalam accumulation phase ataupun distribution phase. So kita nak tahu juga benda tu. So dekat sini yang penting anda tahu apa trend dia waktu tu untuk anda kena pasti sama ada anda nak masuk ke tak waktu ni. Jadi dia juga boleh menjadi petanda awal ataupun dia bagi signal yang saham ni mungkin harga saham ni dalam pengumpulan ataupun accumulation macam tadi saya bagi tahu ataupun distribution. So kena hati-hatilah waktu dia sideways ni. Okey, seterusnya kita pergi ke support and resistance. So kita speed lagi. Okey, so tadi saya dah terangkan sikit bila dalam keadaan uptrend dia mencipta higher low. So low dia kat sini tadi. Kan, sekejap saya conteng sikit. So tadi dia buat low dekat sini. So ni low dia. Ni high dia. So ni low dia. So kita panggil low lah.
Okay, ni high, ni low. Ni low. So ni higher low lah. Sebab low dia lebih tinggi daripada low yang ni. So sebab dia low dia kat sini. Ni high dia. So bila dia buat high yang baru, kita panggil higher high. Ni higher high. So dekat sini support, kita panggil low lah. Tapi dia jadi higher low. Sebab low ni lebih tinggi daripada low sebelum ni. So bila anda lukis dekat chart tu, anda tengok harga tertinggi berapa, harga rendah berapa. So anda draw macam ni, marking dia dengan high high ke ataupun anda marking dengan H pun okey, as long as anda faham apa terms tu. So anda akan tahulah dia uptrend ke tak. Then untuk support ni, support adalah paras di mana minat dan sokongan belian tu lebih kuat. Maknanya bila harga bergerak naik, sekejap saya clear. Okay, so bila harga bergerak naik daripada sini ke sini. Okay, so maknanya volume tu akan meningkat sebab ramai orang beli. Ramai orang beli, harga naik. So bila harga turun, ramai orang jual. Tapi tak sekuat yang orang yang beli dekat sini. So apabila harga sampai dekat support ni, kat low ni, jadi dekat sinilah kita tengok paras sokongan adalah paras di mana minat sokongan dan belian tu lebih kuat. Maknanya bila dia sampai sini, support tu kuatlah, ramai yang beli dekat sini. Sebab dia dah sampai dekat support. So tekanan belian tu lebih kuat dan dia akan push up the price back. Malah mencipta high yang baru. So sama juga bila sampai sini ada orang support, kita beli lagi kat sini. So maknanya bila sampai sini, sekarang dia tengah turun daripada atas ni, daripada high ni turun ke bawah. Waktu ni jualan lebih kuat, tapi sampai sini jualan akan makin lemah dan dekat sini juga, dekat support ni yang kita akan tentukan kat mana support dia. Kat situlah volume yang kuat untuk beli akan muncul kat sini dan push up the price naik. So untuk support kat situlah. Jadi support ni juga kita boleh lukis secara horizontal macam ni ataupun secara trend line macam ni. So maknanya kalau anda lukis support line tu, anda akan nampak kat macam tu, dia at least ada 2 point yang low yang penting, ada 2 point anda combine, so anda boleh draw dekat mana. So kita expect bila dekat sini price rebound, price akan naik dan dia akan turun dekat mana? Dekat sini lah. So itu tujuan kita lukis trend line ni dan untuk tentukan dekat mana support dan resistance tersebut. So ini apa yang berlaku bila uptrend. So kita pergi ke okay, so kita pergi seterusnya kepada resistance. So resistance lebih clear bila dekat downtrend. So anda senang nak nampak lah. Jadi downtrend tadi sama juga, dekat sini kita boleh marking resistance. So kat bawah ni low ni kita tanda sebagai support. Ataupun kita panggil support tadi kan. Support ataupun low dia. So kalau kat atas ni kita panggil high dia. Setiap ni dia jadi high lah. Ataupun dia akan secara automatik akan jadi resistance lah. Dekat mana paras rintangan ni, kat sini pula selling pressure dia akan kuat. So lebih kuat berbanding buying. Sebab kita sampai bawah, harga sampai dekat support, kita akan beli. So tekanan belian akan kuat dekat sini sebab dia dekat support. Macam tadi yang kita belajar tadi sebelum ni, support. So harga tekanan belian akan kuat, tapi sampai sini tekanan jualan pula akan lebih strong. So jualan meningkat, jadi dia akan push price lower. So dia akan sell lagi, turun lagi. So sama juga sampai sini selling dah kurang, buying kuat, so dia akan naik balik. Dan seterusnya selling kuat kat sini, orang sell lagi ramai-ramai dan dia akan turun lagi. So ini yang berlaku dalam pergerakan harga saham ataupun harga pasaran apa-apa produk sekalipun. Okay. Seterusnya sekejap. Okay, so kat sini
ada jenis-jenis chat, ada 2 chat lah. Sebenarnya ada banyak lagi. Henkinashi, apa ni? Chat-chat yang ada lah, chat bar chat dan sebagainya. So kat sini saya highlight 2 lah. Sebab satu untuk basic anda kenal 2 ni pun dah cukup bagus lah. Sebab apa saya ambil ya candlestick chat ni, candlestick chart yang sebelah kanan ni, sebelah kiri, dia bentuk ada color warna hijau, ada warna merah. Kita panggil itu candlestick. So candlestick chart adalah carta yang menunjukkan data harga pasaran saham seperti harga tertinggi, terendah, harga pembukaan dan penutupan bagi jangka masa yang digunakan dalam chart tersebut. Okey, so anda tak perlu tengok jangka masa tu. Anda tengok apa yang berlaku dekat sini, warna hijau, warna merah. So yang ni kita panggil candle ataupun lilin lah. So bentuk dia pun macam lilin, cuma kadang-kadang dia ada ekor dekat bawah ni, ada ekor dekat atas ni. Jadi kita panggil wick, wick ataupun kita panggil low and high lah. Kita panggil ekor jugalah, bahasa Melayu kita panggil ekor lah kan. Dia ada ekor atas, dia ada ekor kat bawah. So ada yang tak ada. So candlestick kita nampak benda ni. So dalam nanti saya terangkan apa tu candlestick. So yang line chart ni pula adalah yang sebelah kanan ni. Kan? Sebelah kanan ni kita nampak dalam line je. So apa yang diplot dekat line chart ni adalah satu garisan yang terhasil di mana dia menghubungkan harga tutup sahaja. So maknanya harga tutup hari ni berapa? RM3. So dia marking kat sini RM3. Jadi dot satu. Esok RM3.1. Dia dot satu lagi dekat atas lagi daripada harga semalam. So esok lusa dia turun pula RM2.90. So dia plot titik dot dekat tutup harga RM2.90, dia akan plot dekat bawah pula. Sebagai contoh macam itulah. So dia titik-titik ni yang menggabungkan, dia akan jadikan satu line lah. So kita panggil line chart. Dan satu trik dekat sini, bila anda tengok dekat sebelah kiri ni, saya dah marking resistance level, support level. So dekat mana harga touch. So harga touch dia akan jadi support level. Sebab harga bertahan kat situ. Kan? So harga bertahan, ada tekanan belian yang kuat. So dia move naik. Jadi dekat sini, contoh kadang-kadang ada orang tanya, nak lukis support resistance ni nak ambil echo ke, nak ambil tutup body ke, nak ambil macam mana. So cara paling mudah, trik dia mungkin yang paling basic lah saya rasa. Anda boleh tukar kepada line chart, anda marking je dekat mana ada point yang tertinggi tu, anda marking je. So ni point ni kan, ada ujung macam ni, bucu ni. So ni paling tinggi, anda marking je. Ada bucu yang tertinggi, yang ni kat bawah. So kita marking yang atas ni. So secara automatik dia akan jadi resistance level. Jadi bila dia pecah dekat sini, dia akan sambung naik lah. So sama juga dekat sini. Bila dia marking kat sini, so bila dia break dekat sini, so kita beli lagi kat sini dan dia naik. So anda boleh tukar. Nanti saya tunjuk dekat chart untuk praktikal dia macam mana nak guna. Okay, so dua chart ni anda selalu jumpa lah dekat mana-mana, dan mana-mana broker biasanya dalam platform charting diorang ada sediakan dua chart ni jika anda nak guna. Cuma biasanya candlestick chart ni ada advantage dia sebab dalam setiap candle ni dia ada formation dia ataupun ada signal-signal dia tertentu. Tu the best of the candlestick lah. Okay, seterusnya candlestick. Okay, yang ni tadi anda nampak dekat apa ni? Dekat jenis chart tadi kan. So jenis chart tadi anda nampak candlestick. Candlestick ni apa? Candlestick ni adalah satu bentuk chart ataupun carta tadi yang menunjukkan harga buka dia berapa, harga tutup dia berapa, harga tertinggi dia berapa, harga terendah dia berapa. So dalam satu jangka masa lah. So anda study candle tu 1 jam, maknanya dalam 1 jam pembentukan candlestick tu berapa open, berapa high, berapa low, berapa close dia. Jadi candlestick ni juga dapat memberi signal bahawa saham tu tengah naik ke tengah turun. So maknanya anda nampak warna merah ni, tahulah dia tengah turun. Ataupun warna hijau ni tengah naik. Sebab ada juga orang boleh tukar lah color-color ni, tak ada masalah. Tapi yang standard orang guna hijau dan merah ataupun putih dan hitam. So anda jumpa tengok warna putih ni maknanya bullish ataupun naik. Warna hitam ni turun. So dia boleh plot macam saya daripada RHB. So RHB punya platform kita guna ada yang hijau merah dan ada juga putih dengan hitam. Ataupun mana-mana charting anda tengok, anda boleh tukar color ni, tak ada masalah. Jadi dalam
pembentukan candlestick ni, apa yang kita nak tahu adalah dia punya high dia adalah di mana echo dia paling atas ataupun wick dia. Contoh harga dekat high RM3.10. Ini saya letak dulu harga. So harga close, kalau hijau, close dia dekat atas. Kita panggil body dia. Yang ni kita panggil body. Body candle lah, badan dia. So ni body dia. Dan ini kita panggil echo dia lah. Ataupun wick tadi kan kita panggil. Okay, so maknanya kat sini saya ambil contoh. Saya plot dulu RM3.10. Okay, disebabkan dia close dekat atas ataupun disebabkan dia warna hijau, kita akan bagi, dia akan membentuk closing dekat sini. Body dia. So kita ambil RM3. RM3. So yang high tadi RM3.10 lah dekat sini. High dia. Yang ni tutup dekat bawah sikit sebab dia pergi high, mungkin pagi dia pergi high, dia turun. So dia close kat sini. RM3. Jadi closing dia RM3. So opening dia dekat bawah ni. Mungkin harga RM2.50. Dan dia buat low. Mungkin opening pagi dia pergi RM2.50, dia turun pergi RM2.02 sebagai contoh. Dia buat low dulu, kemudian petang dia naik buat high dan dia turun dekat bawah ni dan dia close dekat RM3. So apa yang candlestick ni cuba bagi tahu, warna hijau ni adalah bullish. Di mana harga yang saya plot tadi memberitahu saya data tadilah, open dia dekat RM2.50, low dia dekat RM2.20 dan dia pergi high RM3.10, kemudian dia tutup dekat RM3. So ini yang kita bagi tahu apa data yang diberi dalam bentuk candlestick tadi berbanding dengan line chart tadi. So line chart tadi anda hanya tahu closing berapa saja. Tapi untuk candlestick anda tahu apakah signal ataupun apakah petanda bahawa candlestick ni bagi tahu kat kita. So tadi dia bullish lah. Untuk kalau dia bearish, terbalik pula lah maknanya. So opening ni, so anda tengok candle merah ataupun candle hitam, bila open ni, candle merah ataupun candle hitam, okay, maknanya dia bearish. Ataupun senang cerita anda nak plot dia kalau susah, kita akan tengok dekat open dan close. So maknanya open kat sini, mungkin kita ambil for example RM3. Dia open RM3, sesi pagi contohnya saham dekat Bursa Malaysia buka pukul 9, dia open dekat RM3, dia pergi high RM3.10, kemudian tengah hari dia turun sampai petang, pukul 4 dia pergi kat low mungkin dalam RM2.20 dan dia rebound sikit, dia naik dan dia close kat sini RM2.50. So harga saya plot sama, tapi keadaan market ataupun signal yang dia bagi tahu dekat sini adalah bearish. Sebab dia buka pada harga RM3, dia tutup pada harga RM2.50. That's simple. Kat sinilah kita nak tengok candlestick ni apa yang dia bagi tahu kat kita. So selain tu, okay, so anda mungkin dah faham. So anda perlu practice. Dulu saya nak belajar candlestick ni, kita belajar plot harga je. So ambil harga tertinggi hari ni, harga terendah hari ni, harga open hari ni, harga close hari ni. So kita akan plot dalam bentuk candle. So bila kita ada data tu, kita boleh bentuklah candle apa. So orang dulu-dulu yang tak ada elektronik macam sekarang, sistem calculate siap-siap candle warna apa hari ni. So senang lah. Kalau dulu kita tahu harga tu je. So kita kena plot sendiri, lukis chart candlestick kat situ. Tu mungkin 20-30 tahun lepas lah. Okay, so next is jenis-jenis candlestick. So yang dekat sini lah baru anda akan memahami apakah signal lain yang penting untuk anda dapat daripada candlestick ni sendiri. Jadi candlestick ni ada macam-macam bentuk, ada macam-macam rupa dan dia memberi indication yang berbeza lah. So bentuk contoh macam ni kita nampak inverted hammer contohnya kan. Apakah signal ni? So kita nak tahu signal apa yang ni, so anda kena pasti apa price action yang berlaku untuk membentuk candle ni. So dia buka pada harga bawah ni, open. So dia close pada harga ni, close. So harga terendah dia berapa? Bila harga terendah dia tutup full body macam ni, tak ada echo kat bawah ni, dan kita akan ambil harga close, harga low dia pun dekat sini. Open dengan low dia sama. So maknanya
apa yang berlaku pada candle ni adalah So apa yang berlaku pada candle ni adalah dia membentuk harga waktu pagi tu, dia open dan dia buat low yang sama harga. Dia naik sampai petang, mungkin dia buat high dan ada selling pressure yang kuat, dia turun balik dan dia close dekat bawah ni. So itu yang dia cuba gambarkan. So bagaimana pula dengan doji ni? So doji ni open dan close dia sama. So dia tak ada body. Anda tak nampak dekat ada color kan? So dia adalah open dengan close harga yang sama. Tapi dia still buat high dan dia still buat low. So dia bagi tahu sebenarnya market is indecision. Tak ada decision sama ada dia nak naik ataupun dia nak turun. Sebab anda tak nampak dia bullish ataupun dia bearish. Kat situ kita nak tahu. Itu adalah kumpulan doji ni lah. Tapi apa signal yang dia cuba bagi tahu? Mungkin di dalam dia boleh jadi reversal ataupun dia boleh jadi continuation. That's why dia 50-50 punya signal. Macam hammer ni, yang first tadi saya terangkan adalah lebih pada reversal. So maknanya bila harga naik, harga sedang naik tinggi, berlakulah inverted hammer contohnya kan. So dia memberitahu harga mungkin akan reverse untuk turun. Dengan ada confirmation candle lah selepas tu. Yang ni lebih detail lah, lebih advance. So yang basic ni saya just terangkan sikit je. So ni antara rupa-rupa yang ada. So kalau macam ni, Marubozu, saya rasa kenal lah, ramai yang belajar dengan seorang Sifu. So dia, saya punya antara Sifu jugalah yang membawa technical analysis kat Malaysia. So dia mengajar kekuatan candle Marubozu ni. So dia tak ada wick, dia tak ada echo, dia full candle. So very strong bullish, very strong bearish. So signal dia apa? Signal dia macam tadilah, kalau dia hijau, dia akan ada satu continuation yang sambung naik. So kalau jumpa Marubozu yang merah, dia akan turun dengan kuat. So this is the signal lah daripada yang kita boleh dapat daripada bentuk-bentuk candle ni. So dia ada banyak lagi formation sebenarnya. So saya tak dapat nak cover semualah. So ni basic of candlestick. Okey, seterusnya adalah indikator volume. So ni kita masuk ke indikator. Sebenarnya volume ni is part of technical analysis yang sangat penting lah pada saya, sebab jika tak ada volume, anda tak tahu trend tu kuat atau tidak. So perlu dan pentingnya, sebab dalam basic tenets ataupun dalam prinsip ataupun falsafah technical analysis, volume dan harga adalah sangat-sangat penting. Jadi dekat sini, volume definisinya adalah jumlah urus niaga yang berlaku dalam tempoh masa ataupun time frame yang anda dah guna tu. Harian ke, mingguan ke, even 30 minit, 1 minit punya time frame, anda boleh nampak volume ni as indikator yang penting selepas harga. Maknanya harga naik, so ada volume naik, bullish. Harga turun, ada volume yang kuat, dia bearish. That's the signal yang kita boleh dapat daripada volume ni. So sangat penting volume ni. Jadi daripada jumlah volume ni kita dapat menjangkakan tekanan jualan dan jumlah orang kata apa, tekanan jualan dan sokongan dekat mana. Sokongan belian tadi, support dia kan kat mana ada volume kuat, biasanya itu jadi support yang sangat kuat lah. Jadi maklumat ni kita boleh gunakan untuk confirmation ataupun kepastian sama ada dia trick anda ataupun dia, orang kata ada helah dalam pasaran lah. Kita kata genuine ke tak dia naik ni. Kalau ada volume, insyaAllah dia genuine lah. Ataupun dia valid untuk trend tersebut. Jadi ketika pasaran dalam trend menaik ni ataupun bullish, harga jumlah volume sepatutnya meningkat untuk menunjukkan dia strong bullish. Dan waktu tu kita akan buat decision untuk beli. Dan ketika pasaran menurun pula, harga jatuh, volume pula meningkat, maknanya beramai-ramai untuk jual saham tersebut. So harga tersebut akan menurun. Disebabkan oleh tekanan jualan atau volume yang tinggi dalam pasaran tu, harga akan jatuh dengan sangat kuat lah. So namun begitu, jika harga menurun, so yang ni penting lah, yang last ni. Namun begitu, jika harga menurun, tapi diikuti volume juga yang semakin menurun, maknanya semakin rendah volume bila harga turun, maknanya tekanan jualan semakin berkurang dan anda boleh cari long position ataupun buy position lah bila harga dah sampai dekat support dan volume tak ada. Sebab bila turun,
volume semakin rendah. Maknanya tak ramai orang menjual, jadi kita akan cari peluang untuk beli saham tersebut. Itu yang kita boleh dapat gambarkan ataupun kita boleh dapat lihat ataupun kaji menggunakan volume. So anda tengok chart dekat bawah ni kan. So price breakout dengan volume yang semakin meningkat dalam masa orang kata apa, dalam kenaikan dia tu. Jadi kita boleh kata dia adalah strong uptrend. Increasing volume price makes a new high. So dekat sini kita nampaklah bila harga naik dengan kuat berbanding dengan accumulation phase ni sebelum ni. Dia breakout, so orang beramai-ramai beli, jadi harga akan lebih kuat naik. Lagi ramai orang beli, lagi kuat dia akan naik. Sebab demand melebihi supply. Okey, seterusnya adalah jangka masa ataupun time frame. So time frame ni adalah kajian kita lah sebenarnya. Kita nak kaji jangka panjang, kita akan pakai time frame yang lebih besar. So jangka masa panjang adalah jangkaan dalam tempoh masa yang lebih besar digunakan. So maknanya kalau macam fund managers ataupun yang mungkin diorang ni tak perlukan masa yang terlalu pendek untuk buat trading. So diorang perlukan masa panjang. Jadi diorang akan mengkaji menggunakan chart ataupun carta tadi menggunakan time frame yang lebih besar, iaitu mungkin time frame monthly, time frame yearly, even time frame weekly pun akan ada keterlibatan di dalam pembuat decision untuk jangka masa panjang. So bila anda nak study, chart ni untuk kita nak pegang saham ni jangka masa panjang. So anda perlu tengok time frame yang besar lah, seperti weekly, monthly, yearly sebagai contoh. Untuk jangka masa sederhana ni, pegangan kita biasanya dalam 3 ke 6 bulan ni sesuai untuk pelaburan yang mid term lah. Sederhana panjang dan harga dia orang kata kurang sensitif sikit lah berbanding kita guna chart yang lebih cepat. Jadi kita akan study more tu orang kata weekly as kita punya benchmark ataupun time frame yang kita akan guna lah biasanya. Kita akan guna daily, weekly, monthly, tapi banyak decision akan berlaku di weekly chart supaya dia dapat bagi kita direction untuk 3 bulan ke 6 bulan untuk kita pegang saham tersebut. So lebih besar time frame, lebih lambatlah kita nak harga nak move dan lebih lambat untuk dia trigger certain entry ataupun exit. So ada pro and cons bagi setiap jangka masa tersebut. Okey, untuk jangka masa pendek pula adalah beberapa minit, mungkin 1 minit ke chart, mungkin dalam chart 1 hari macam tu. So kita boleh katakan dia sebagai jangka masa pendek. So maknanya jika anda study guna chart 1 hari ataupun harian ataupun daily chart lah, so anda boleh assume dia as jangka masa yang pendek. Jadi untuk dia lebih sesuai untuk trader lah. Maknanya hari ni saya nak beli pagi, petang saya nak jual. So chart berapa, time frame berapa yang saya boleh guna. So saya akan suggest mungkin 5 minit, 30 minit ataupun 1 jam. Sebab kita nak buat decision tu dalam tempoh masa yang lebih cepat. Tapi kelemahan dia adalah dia lebih sensitif. Dia akan ada banyak noise. Dia akan ada sensitif. Sebab harga boleh naik cepat, boleh turun cepat dalam masa 1 hari tu. So anda kena cepat buat decision dan plan untuk anda beli dan jual tu kena tepat lah, kena sharp dan kena orang kata apa, kena praktis lah. Jangan start nak beli saham baru buka account, esok lusa nak terus pakai chart 30 minit sebagai contoh sebab nak cepat profit. So anda akan ada potential untuk cepat rugi juga. So anda perlu belajar untuk guna time frame yang besar. So kita tengok macam mana pergerakan dia, time frame yang sederhana macam mana pergerakan dia, dan time frame yang kecil macam mana pula dia punya pergerakan, dia punya risk dia dan dia punya apa orang kata rupa dia lah bila kita gabungkan dengan indikator. So kat bawah ni saya bagi contoh pergerakan Bursa Malaysia lah. Monthly dia bergerak slow lah, yang kat atas ni. Sekejap Okey, untuk chart yang atas kali ni adalah chart monthly. So maknanya satu candle ni menandakan 1 bulan. Satu candle 1 bulan, satu candle lagi 1 bulan, satu candle lagi 1 bulan, 1 bulan. So maknanya dalam setahun tu ada 12 candle lah. Bulan 1 sampai bulan 12. Tapi untuk weekly, dia berbeza pula. So chart dia akan ada candlestick yang lebih panjang dan lebih banyak berbanding monthly chart. So ni 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu chart dia. Candle dia. So kita menganalisa weekly punya pergerakan.
Untuk bawah ni pula daily check. So dia satu hari, maknanya setahun ada 365 candle. Sebagai contoh lah, tapi tolak cuti semua, mungkin jadi dalam 200 lebih. Tapi untuk weekly, dia kira weekly je lah. So mungkin dalam setahun ada 48 candle macam tu. Jadi pergerakan dia lebih perlahan, akan lebih kurang sensitif. Untuk yang ke masa pendek ni akan ada nampak, kita akan nampak dia punya pergerakan dia agak choppy sikit kan. Berbanding dengan yang ni lebih relax. Kalau yang ni pun lagi relax lah. So ada pro and cons, yang tu kita akan go details in orang kata apa, intermediate punya course lah. Okey, so pergerakan harga. Okey, yang ni kita masuk indikator seterusnya adalah pergerakan harga purata, atau itu dalam bahasa Melayu. So dalam bahasa Inggeris ataupun terms yang biasa kita guna adalah moving average. So in detail sebenarnya moving average ni ada banyak. Dia ada weighted moving average, dia ada exponential moving average, simple moving average. So yang biasanya kita nak tahu hanyalah moving average dulu, dan biasanya kita akan mula dengan simple moving average. So moving average ni adalah indikator di mana dia menunjukkan pergerakan harga purata bagi setiap harga penutup dan dipelotkan daripada chart yang harga macam ni. So moving average adalah trend following indicator untuk mengenal pasti bila ataupun signal tu bermula dan berakhir. Jika lebih pendek period digunakan, dia akan lebih kurang sensitif lah. Jadi dekat sini, apa yang nak diberitahu dekat moving average ni adalah jika harga atas line moving average ni, price akan berada di uptrend, fasa uptrend. So dekat bawah ni downtrend. So selain anda tengok dekat mana high low sesuatu saham ni, so anda juga boleh guna moving average ni as indicator untuk membantu anda mengenal pasti ni trend dia tengah naik ke, tengah turun ke. So kita nak tahu benda tu sebelum kita buat decision. Selain tadilah kan. So macam ni dia sideways. So penting untuk anda tahu ni trend naik, ni sideways, then dia dia mark down distribution. So dia sideways dulu, then dia uptrend. So ini kajian-kajian yang basic tadilah. So bila anda tahu about basic technical ni, anda tahu nak buat kajian tersebut. Okay, moving average ni nanti saya tunjuk dekat chat last. Okay, moving average ni pula kita boleh guna sebagai signal untuk kita dapat dekat mana nak beli, dekat mana nak jual. So kita panggil moving average crossover. Signal crossover, dia boleh double crossover, dia boleh triple crossover. So dia mungkin akan, anda boleh tambah lagi moving average lain yang buat untuk membantu anda buat decision yang lebih confident, boleh 4 ataupun boleh 5, tapi kita tengok relevant dia ada ke tak ataupun membantu ke tak. Kalau tak membantu, tak perlu tak perlu indikator yang terlalu banyak dalam satu chart. So macam ni dia bagi signal, bila dia cross je harga akan turun. Bila dia cross je moving average ni dia akan naik. So itu je, kita nak tahu signal apa yang boleh bagi kita high probability untuk win ataupun profit dan dapat kurangkan kita punya loss. So itu tujuan utama lah yang kita kena faham dan kita kena tahu. Okay, seterusnya Bollinger Bands. So dikenakan oleh John Bollinger. So untuk Bollinger Band ni dia akan kita panggil BB lah biasanya. Term TA kita panggil BB. Jadi dia akan ada 3 line ni. Satu kita panggil upper line atas ni, satu kita panggil lower line yang bawah ni, dan bawah tengah ni kita panggil mid line. So sebenarnya yang core adalah yang tengah ni lah untuk bagi kita signal. So bila harga saham ni bergerak, sorry saya clear sekejap. Okay, sekarang harga dekat bawah mid line. So maknanya harga kat bawah mid line ni harga akan bergerak downtrend. So bila harga melepasi mid line ni, dia memberitahu harga akan bergerak uptrend. So decision untuk beli, entry untuk beli jual adalah bergantung kepada mid line tersebut. So sebenarnya dalam harga yang parallel macam ni kan, dia punya upper line dengan lower line ni selari, biasanya di dalam mode accumulation lagi lah, sideways. So bila dia breakout kat sini, anda boleh masuk tambah position ataupun anda boleh entry buy.
Selain dekat sinilah tadi anda boleh buat accumulation. So itu salah satu teknik ataupun cara apabila kita menggunakan indikator Bollinger Band. So dia diukur oleh dua standard deviation. So dia mengukur orang kata band untuk control price tu. So dia tak nak price tu terlebih ataupun terkurang. Jadi kalau dia terlebih, ini adalah signal untuk sell ataupun profit taking. So anda boleh take profit dulu, secure profit sikit, dia akan masuk dalam. So dia tak boleh terkeluar band ni. Sama juga kat bawah ni, dia terkeluar dia akan cuba masuk balik. So hati-hati. So itu pun salah satu signal yang kita boleh guna. Selain dekat midline tadilah. Okay. Okay, next. Okay, yang oscillators. Ini kita panggil oscillator. Sebenarnya dia indikator, tapi di bawah bahagian oscillator. Oscillator ni adalah merujuk kepada dia mengkaji keadaan dekat mana pasaran ataupun harga saham tersebut terlebih beli ataupun terlebih jual. Maknanya ramai sangat orang dah beli, dah maksimum dah. So dia akan masuk dalam zone overbought. Terlebih beli, dan kalau dia turun terlalu banyak melebihi nilai yang orang kata apa yang di-indicate dalam signal ni, so dia akan menjadi oversold. So oscillators ni memberi signal awal lah bagi tahu kita yang trend tu sudah hilang momentum dia. So maknanya kalau dia dah naik terlalu banyak sampai overbought punya level, so dia akan ada potential untuk turun ataupun dia akan membentuk divergence jika signal tu berlawanan dengan harga tersebut. So yang ni kita nak terangkan, just tengok dekat mana signal MACD ni dia bagi kita signal sell bila harga dia cross, bila line dia cross macam ni. So bila dia cross balik, merah silang dengan biru cross atas merah tadi, dia macam moving average punya crossover tapi dia dekat indikator MACD. So biasanya dekat chart oscillators ni, dekat chart ni dia akan ada dekat bawah ni. Bila anda buka chart, dia tak dekat harga macam Bollinger Band tadi ataupun moving average tadi dekat candle kan. So untuk oscillators ni, indikator dia adalah dekat bawah ni. MACD, RSI, Money Flow Index, Stochastic Slow, Stochastic Fast, semua dekat bawah ni adalah oscillators. So tujuan oscillators ni dia nak ukur overbought dengan oversold. Okay, itu yang utama lah. Dan cara nak guna adalah mengikut indikator tersebut lah. Macam ni cross untuk sell, cross untuk buy. So dia ada line tengah ni juga, pembagi dia. Itu untuk penentu juga untuk dia uptrend ataupun dia downtrend. Dia bullish ataupun dia bearish. Yang tengah ni lah. Indication dia adalah kosong. So ini salah satu indikator yang saya boleh share. Untuk oscillators lah. Selain tu kita ada juga RSI, Relative Strength Index, di mana dia mengukur sama juga overbought dengan oversold. So ni antara pilihan yang ada lah, yang biasanya trader guna. So dia bila harga dekat bawah ni, dia oversold dekat bawah ni, bila bawah 70 ni, so bagi tahu signal sell tu ataupun penurunan tu dah semakin lemah. Jadi kita standby untuk beli. Dekat tengah ni kita boleh indicate dia sebagai penanda lah dia bullish ke tak, 50% ataupun level 50. So kat atas ni overbought, so maknanya terlebih beli. Jadi dia bagi tahu signal yang dia akan turun lah. So dia turun kat sini sebab dia dah terlebih kan. So kat sini dia dah terlebih jual, jadi dia akan ada signal untuk buying. So kita buy, dia akan naik. Okay, ini untuk RSI. Jadi Relative Strength Index ni mengukur kekuatan dia daripada kosong sampai di kosong kat bawah ni. Bawah ni ada kosong lah, ni 30. Ni 70. Ni atas ni 100 lah. So dekat lagi tinggi harga dia, maknanya lebih kuat belian dah telah berlaku dan akan lebih turun. Untuk kuat untuk turun lah. Sama juga kat bawah, bila harga dah mencecah 30 dan ke bawah lagi rendah, maknanya dia dah semakin low untuk momentum untuk selling dia. Okey, seterusnya. Okey, tadi dah habis, saya dah terangkan semua. So kita pun dah terlebih sikit masa.
Jadi basically apa mistake yang ataupun kesilapan yang biasa kita buat sebagai pelabur saham. So saya pun melalui benda-benda yang sama sampai sekarang. Even kalau kita tak kontrol benda ni, mungkin kita akan rugi duit kita. So kena hati-hati sebelum anda buat decision untuk trading, untuk invest. So anda kena tahu ini risiko ataupun ni kesilapan yang anda akan hadapi. So bila kita simpan dekat ASB, dekat fund manager yang tolong uruskan duit kita, diorang ada benda-benda ni yang diorang dikawal. So kalau kita yang buat sendiri, kita kena kawal benda-benda ni sendirilah. So seperti yang pertama adalah bermula tanpa ilmu. That's why kita mula tanpa apa-apa, anda akan rugi. Anda akan buat mistake yang kerap dan akan rugi sangat banyak duit. So anda kena ada pemikiran ataupun mindset yang clear. Sebab kadang-kadang dia masuk, dia tak tahu dia nak buat apa, berapa target return dan sebagainya, tak ada strategi yang clear dan sebagainya. So ini adalah antara mistake dalam pelaburan saham. Yang ketiga adalah tidak mempunyai modal pun juga adalah satu mistake, sebab anda akan mungkin cenderung guna kontra. Sebab ada certain broker yang menawarkan kontra limit. Limit yang anda mungkin tak ada duitnya, so anda guna limit yang diberi oleh broker. So anda akan rugi lebih banyak daripada modal yang anda letak. So tak ada modal pun dia akan buat anda akan lebih emosi, sebab bila kita stuck, kita tak ada jalan lain nak buat, dan kita akan lebih beremosi untuk buat decision tersebut. Seterusnya adalah ni antara saya summarize lah, antara mistake-mistake yang sangat general yang berlaku. Terlalu percayakan tips jangka angin. Sekarang zaman teknologi, Telegram, apa-apa signal provider ramai orang jual. So anda jangan terpedayalah dengan tips ataupun kabar angin yang jual signal kata untung 100% dan sebagainya. So anda kena kaji juga dengan apa yang anda ada. So keenam adalah gagal mengawal risiko dan emosi. Ini biasa. Dan seterusnya adalah melabur di luar kemampuan. Macam tadilah, bila anda terlalu agresif, hari-hari nak trade kan, so mungkin tak ada signal, anda main hentam je. Jadi akan ada potensi untuk anda rugi dengan anda melabur di luar kemampuan yang macam tadi, anda tak ada modal, anda guna limit dan sebagainya. So dia akan membuatkan anda boleh rugi di luar kemampuan anda sendiri. Sebab anda letak 10,000, anda dapat mungkin limit sampai 20,000, 30,000. Anda boleh beli saham 30,000. Tapi anda akan rugi lebih banyak daripada 10,000 yang anda letakkan sebagai modal. So yang ni kena tengok, kena hati-hati. Seterusnya adalah tidak sabar dan tiada disiplin. So yang ni memang siapa-siapa boleh buat, dan yelah kita sebagai manusia ni, kita ada emosi. So anda boleh jadi tidak sabar, anda boleh jadi tamak dan sebagainya. So benda ni anda kena kontrol dan sama-sama kita belajar untuk kontrol. Okey, so ni cycle dalam pasaran lah. Anda akan melalui semua benda-benda ni. Masa dia naik macam mana perasaan ataupun emosi dia, masa turun apa emosi dia, masa nak naik balik apa emosi-emosi dia. Tak kisah anda seorang trader ke, anda seorang investor ke, pelabur ataupun berdagang, akan hadapi benda-benda yang sama. So experience, ilmu, praktis dan sebagainya akan membuatkan anda lebih, orang kata apa, lebih kontrol. Benda ni akan ada, tapi anda boleh kawal dia dengan baik lah. Kita tak cakap kita boleh buang terus perasaan ni, sebab kita bukan robot. So kalau kita robot dan kita setting robot, kita boleh eliminate semua ni. Tapi kalau kita manusia, kita yang manage fund kita sendiri, yang buat decision untuk beli dan jual, so anda akan mengalami semua benda-benda ni. So sama-sama kita renungkan lah. Okay. So untuk tips saham screening, screening saham berpotensi lah. Tips dia senang je. Biasa apa yang saya buat dan saya share biasanya, anda perlu ada watchlist. So anda perlu ada watchlist. Apa yang penting watchlist ni, sebab anda dah tahu saham apa yang anda nak beli bila anda ada watchlist. Jadi anda pilih saham-saham yang ada potensi, especially market leader. So saya selalu terangkan, bagi tahu, suggest kat klien, advice dia orang untuk keep saham-saham leader ni dalam portfolio ataupun watchlist anda. Contohnya macam saham teknologi, anda perlu ada saham Withrox, MPI, mungkin yang strong dalam setiap sektor ni, untuk anda tahu, okey, kalau saham plantation naik, saham apa yang akan naik dulu? Leader-leader ni akan naik, KLK, Saham Dhabi, contohnya SOP. So anda kena asingkan saham-saham apa yang mid cap, big cap ataupun small cap dalam setiap satu watchlist untuk setiap sektor lebih baik. Okey, yang kedua adalah stock screening. Jadi cara-cara yang berkesan untuk kesan saham-saham yang ada potensi ni, macam tadi kita
back to basic balik, saham ni bergerak dengan pergerakan harga dan support daripada volume. Jadi anda nak kesan saham-saham berpotensi, semestinya lah saham-saham yang naik dengan yang volume yang tinggi. So cara anda screen stock, hari-hari anda boleh buka top gainers, anda boleh buka top volume. Saham-saham apa yang ada di top gainers dan top volume, anda boleh tengok technical saham tersebut. Jadi kalau ada isyarat signal buy ataupun sell, anda bukan boleh buat decision waktu tu. Selain ketiga ni adalah analisa fundamental lah. So macam tadi saya cakap, kita tak boleh ketepikan terus analisa fundamental ni. So anda perlu ada sedikit kajian. Company make profit, apa prospek untuk sektor dia, apa prospek untuk bisnes dia dan sebagainya untuk anda beli saham tersebut supaya dapat kurangkan sikit risiko dia. Seterusnya analisa teknikal tadilah yang kita dah belajar. Yang ni setup ni mungkin saya rasa in advance akan ada webinar lain yang akan cover untuk trading setup, advanced setup ataupun indikator yang anda boleh gunakan untuk buat setup anda. Untuk ukur anda punya risk reward ratio, macam mana nak entry dan sebagainya. Ini sebagai contoh lah, macam saya daripada RHB, ini platform RHB dan atas ni macam tadi saya bagi tahu, kita akan sort daripada top gainers. Kita sort top gainers, saham apa yang ada volume yang tinggi kat sini kita study kan. So kita tengok saham-saham apa, ni pada tarikh, saya tak ingat bila saya buat ni. Saya baru last week tak silap. Macam mana kita nak pilih macam tu lah. Contohnya saya nampak PNB Tech harga RM16.70. Hari ni volume dia 175. So kita buka dekat chart dia. Chart dia kat bawah ni lah. Macam ni saya guna moving average 7 dan moving average 21. Ada signal crossover kat sini. Contohlah, ni harga yang dah lepas kan. Sekarang harga kat sini. So waktu anda kaji tu ada signal kat sini. Bila dia crossover dengan MACD cross buy. Macam tadi kita belajar tadi kan. So sini buy. Sini ada crossover. Ataupun kita panggil bullish crossover lah. Ataupun golden cross. Kita panggil golden cross untuk moving average lah. Jadi kat sini ada signal buy. Kat sini ada signal buy. Kan ada peningkatan volume kat sini. So bila harga naik dengan volume yang tinggi, maka itu adalah signal buy. So dekat sini harga mendata, harga membuat accumulation phase. So dekat sini harga bermulanya trend, uptrend. So dekat sini ada kenaikan volume yang support kenaikan ni. So anda beli dekat harga contohnya RM13. RM13. So dia naik sampai RM16. So sekarang harga saya tak check lagi. So ini basically apa yang saya boleh advise ataupun saya boleh share antara tips untuk screen saham yang berpotensi lah. So pada saya kita cari saham yang uptrend, so lebih berpotensi, kurang risiko dan cari saham-saham yang ada fundamental yang baik. InsyaAllah dia akan lebih profitable lah orang kata. Okey, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Kita dah sorry Syaz, dah ambil masa yang panjang sikit. Tak banyak, apa. banyak sangat lah. Terima kasih kepada Encik Farhan di atas perkongsian dan terima kasih. Kita akan masuk ke dalam sesi Q&A session. Okey.